أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد insyaAllah pada kali ini kita akan sambung perkongsian kita mengenai kupasan Ibn Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid. Kita sebelum ni kita sudah pun mensyarahkan beberapa subtopik yang ada sebelum-sebelum ini yang berkisar mengenai Al-Quran, bagaimana bermanfaat Al-Quran. Bagaimana yang sebelum ini kita baru sahaja mensyarahkan satu tadabbur yang dibawa oleh Ibn Qayyim di dalam satu ayat dalam surah ayat ke-15 surah Al-Mulk, iaitu mengenai seruan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup di atas bumi ini dan juga memahami bahawa kehidupan ini hanyalah satu perjalanan untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama Ibn Qayyim untuk mendengar syarahan beliau terhadap makna-makna dalam surah Al-Fatihah. Makna dalam surah Al-Fatihah banyak makna. Maknanya kalau kita tengok kata Ibn Qayyim sendiri di dalam kitabnya Madarijus Salikin mensyarahkan berapa sudut Al-Fatihah yang ada. Tapi yang kali ini dia hanya syarah dengan syarahan yang ringkas Al-Fatihah di dalam bukunya. Jadi bersama-sama kita dengan beliau pada hari ini insya-Allah untuk kita melalui buah-buah fikiran yang ada di dalam pemikiran beliau rahimahullah. Jadi ini adalah tajuk di dalam subtopik Faidah Al-Fatihah wa ma tadammanathu. Al-Fatihah dan apa-apa sahaja yang dikandungi oleh Fatihah. Maknanya isi kandungannya. Ibn Qayyim mengatakan bahawa manusia ini mempunyai dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan ilmiah, kekuatan ilmu, kekuatan mengetahui satu perkara, berteori. Kekuatan yang kedua pula adalah kekuatan amali, perbuatan, kehendak. Jadi dia ada dua sudut. Manusia ini ada dua sudut. Iaitu sudut ilmu dan juga sudut amal. Teori dan juga praktikal. Kemudian Ibn Qayyim mengatakan kebahagiaan manusia, maknanya manusia yang mempunyai dua kekuatan itu, kebahagiaan yang lengkap bagi manusia itu akan berlaku apabila ia tertakluk kepada lengkapnya kedua-dua kekuatan ini. Maknanya dari sudut teori dan dari sudut amali, bila lengkapnya kedua-dua ini, maka itulah kemuncak kebahagiaan. Dan dia kata bagaimana nak melengkapkan kekuatan ilmu? Kekuatan ilmu boleh dilengkapkan, boleh disempurnakan dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui pencipta insan, mengetahui nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mengetahui jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, apakah jalannya, serta mengetahui apakah benda yang boleh menghalang daripada melalui jalan tersebut, serta mengenal diri dan juga mengetahui keaiban-keaiban, maknanya mengetahui jiwa manusia, apakah kekurangan-kekurangannya, bagaimana dia terbina, bagaimana dia boleh merendah, bagaimana dia boleh dibersihkan dan seumpamanya. Dia kata dengan ilmu-ilmu ini, makrifah-makrifah ini, seseorang itu boleh menghasilkan kesempurnaan ilmunya. Kekuatan ilmunya sempurna dengan dia tahu semua sudut. Kenal Tuhan dari sudut nama-nama dan sifat-sifat Tuhan, jalan menuju Tuhan, apakah dia yang menyekat jalan tersebut, jiwa manusia dan keaiban-keaiban manusia. 5 benda ni. Keaiban-keaiban ni maknanya sifat-sifat mazmumah, dan apakah benda yang boleh menghalang manusia daripada
ataupun apakah benda-benda yang merosakkan jiwa manusia. Dan juga dia kata dengan lengkapnya 5 pengetahuan ini, maka lengkaplah kekuatan ilmunya. Kan? Dia kata manusia yang paling alim adalah orang yang paling mengetahui 5 benda ni. Yang paling memahami 5 benda ni, dialah yang paling alim. Sebab sempurna, dia punya kesempurnaan, maknanya ilmunya sempurna. Okay, kalau kita cuba syarahkan kenapa dia sempurna, macam mana kita boleh katakan dia sempurna? Dia sempurna sebab dia merangkumi keseluruhan alam ini. Maknanya ilmunya ini merangkumi keseluruhan. Subtopik utama dalam alam ini, subtopik utama dalam alam ini adalah Allah dan juga makhluk. Khaliq dan makhluk. Ada di sana pencipta, ada di sana manusia, ada di sana yang ciptaan. So, mungkin kalau kita boleh bertanya, kalau kita boleh persoalkan, kenapa Ibn Qayyim tak katakan sepatutnya seorang tu dia kena mengetahui kejadian alam, perlu mengetahui haiwan, perlu tahu tumbuh-tumbuhan. Bukankah itu satu bentuk ilmu juga? Kenapa kita boleh kata lengkap tanpa disebut benda-benda ni? Jadi saya cuba jawab, kalaulah ada orang tanya benda ni, saya cuba jawab. Sebenarnya di sisi ulama, mereka mengatakan bahawa, ini pandangan Al-Ghazali Al-Asfahani dan juga ulama-ulama yang lain. Maknanya mereka menganggap bahawa manusia ini adalah himpunan, kesimpulan alam. Sesiapa yang mengetahui manusia, dia boleh mengetahui alam ini seluruhnya. Sebab apa? Sebab manusia ini masterpiece Allah SWT. Bila kita tahu kesimpulan alam ini, maka kita tahu semua alam. Hanya manusia sahaja yang boleh menghimpunkan ke semua makna-makna alam ini. Sebab itu ada ulama ni, dari sudut ulama sufi pula, ulama sufi mengatakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala boleh mempamerkan beberapa sudut di dalam nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika binatang melahirkan anaknya, maka dia mungkin boleh mempamerkan sifat rahmah. Ketika binatang mencari ataupun membalas, menyeksa sekian-sekian tertentu, dia boleh mempamerkan sifat-sifat syadid, sifat-sifat Allah SWT al-muntaqim, maknanya membalas dan seumpamanya, kan? Tetapi yang boleh memainkan semua peranan itu pada satu-satu jiwa, dan mereka mengatakan hanya insan saja, hanya manusia sahaja yang boleh memainkan peranan ke sebuah nama-nama Allah SWT. Insan dia boleh jadi muhsin, yang memberi ihsan. Insan boleh jadi latif, yang lembut. Insan juga boleh jadi muntaqim, yang membalas. Insan juga boleh menjadi rahim, sangat menyayangi. Juga boleh menjadi al-adil, sangat adil. Dan juga boleh menjadi alim, paling berilmu. Al-khabir, paling berpengalaman, paling mengetahui. Dan oleh itu, sebab itu, ini saya cuba menghurai, saya tengok. Apabila Ibn Qayyim menyebut dia mengetahui manusia, sebenarnya dia dengan pengetahuan terhadap manusia, dia mengetahui rahsia-rahsia alam ini. Sebab itu, bila dia kenal Tuhan, dia kenal jalan menuju Tuhan, dan dikenal manusia dan apa benda keaiban-keaibannya, maka seolah-olah dia sudah pun mengenali keseluruhan alam ini, dan dia sudah pun mengetahui makhluk. Dan bila dia mengenal Allah, Khaliq dan makhluk, lengkaplah kekuatan ilmunya. Jadi oleh kerana itu, dia kata, di dalam apabila kesempurnaan ilmu sudah lengkap, maka macam mana nak mencapai kesempurnaan amal? Kat sini beliau menyebut kesempurnaan amal hanya boleh terhasil dengan dia meraihkan hak-hak Allah SWT. Meraihkan segala hak-hak Tuhan ke atas hambanya. Dalam masa yang sama, bila dia meraihkan hak Allah SWT, maknanya dia melakukan segala tuntutan-tuntutan perhambaan kepada Allah SWT dengan penuh ikhlas, dengan penuh jujur dan bersungguh-sungguh, serta ihsan. Maknanya ihsan melihat, maknanya melihat Allah SWT sebagai seolah-olah di depan mata dia sendiri ketika dia sedang melaksanakan hak-hak ataupun tuntutan-tuntutan ke atasnya. Dan dalam masa yang sama, dia juga melihat segala perbuatannya itu, melakukan tuntutan-tuntutan tersebut, kewajipan-kewajipan tersebut, semuanya itu melihat itu adalah semata-mata anugerah Allah kepada dia. Itu adalah taufik Allah kepada dia. Maknanya bila dia buat baik, dia tak rasa sebab aku baik. Tidak. Dia rasa itu adalah Allah bagi dia taufik untuk dia buat benda tu. Dalam masa yang sama, bila dia fikir macam tu, dalam masa yang sama, dia juga melihat bahawa dia ini sedang taksir, sedang cuai. Dia melihat kecuaiannya di dalam amalan tersebut. Maknanya dia cuba seboleh mungkin, dan dia tak pernah rasa dirinya sudah mencapai perfect.
Maknanya dia sentiasa rasa ada kurang. Maknanya sentiasa mentuhmah dirinya di dalam melaksanakan kewajipan tersebut. Maknanya dia tidak pun pernah rasa terlalu confident. Aku dah cukup ni kot kan. Tak ada apa. Tidak. Dia adalah orang yang sentiasa menyaksikan taufik Allah SWT dalam segala amalan dia, dan juga sentiasa merasakan dirinya penuh dengan kecuaian dan kekurangan di hadapan Allah SWT. Maka dia katakan, maka orang ini dia sentiasa melihat, sentiasa malu berhadapan dengan Allah SWT, sebab dia kefahaman dia bahawa Tuhan, hak-hak Allah SWT ini sangat-sangat tidak berpatutan dengan apa yang dia telah buat. Maknanya dia buat ni sebenarnya tak capai standard pun lagi. Jauh sangat untuk capai standard lagi. Oleh kerana jauh sangat standard, kerana kefahaman dia, maknanya tingginya darjat dan juga tingginya martabat ataupun tingginya haibah kan, keagungan Allah SWT, sampai dia tak mampu nak capai dengan amalan dia, maka kat situlah perlunya dia minta Allah SWT sampaikan ke situ. Dia perlu minta pertolongan Allah SWT untuk sentiasa memberi taufik kepada dia dan juga menyampaikan dia kepada apa yang sepatutnya dia sampai. Kan? Oleh kerana itu, dia sangat-sangat memerlukan ataupun dia terpaksa untuk meminta Allah SWT. Dia mesti kena minta Allah SWT untuk memberinya hidayah ke atas jalan yang lurus. Yang mana jalan yang lurus ini yang telah Allah berikan hidayah kepada para wali awliya Allah SWT dan juga orang-orang yang Allah terpilih. Bila dia dah macam tu, diminta Allah SWT dan juga diminta Allah tunjukkan dia jalan yang lurus, jalan seperti mana yang telah diberikan oleh orang-orang yang terpilih. Dia juga meminta Allah SWT, maknanya dia spesifik di dalam permintaannya, iaitu bukan jalan orang-orang yang Allah tak suka tadi tu. Allah jalan-jalan lain lah. Maknanya dia meminta untuk kekal di atas jalan mustaqim, siratul mustaqim, dan juga minta untuk Allah jauhkan dia terkeluar daripada siratul mustaqim. Macam mana boleh terkeluar dari siratul mustaqim? Siratul mustaqim ini boleh terkeluar dengan cara kerosakan ilmu. Kerosakan kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu yang rosak akan menghasilkan kesesatan. Dan juga kerosakan amalan akan menghasilkan. Dan kerosakan amalan ini maknanya dia mengikut hawa nafsu dia. Dan kerosakan ilmu sebab dia jahil. Dan jahil maka jadilah sesat. Tapi ilmu ada, tapi tak nak beramal pula, dia akan bawa kepada marah. Dan sebab itu ulama tafsir mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, itu adalah orang Yahudi. Sebab Yahudi dia tahu, tapi dia tak nak buat. Waladdallin, bukanlah orang sesat. Orang Nasrani yang disesatkan. Kan? Maka beliau mengatakan kesempurnaan manusia dan juga kebahagiaannya itu tidak akan sempurna melainkan terhimpunnya perkara-perkara ini. Maknanya huraian tadi, perkara kekuatan ilmu dan kekuatan amali, kedua-duanya apabila terhimpun maka terhasillah kebahagiaan yang sebenar. Sebab itu surah Al-Fatihah ini telah mengandungi semua perkara itu. Dan secara sangat tersusun dan sangat lengkap. Dan kerana apa? Allah SWT menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin. Maknanya segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah yang memiliki hari keadilan, raja pada hari keadilan, dari kiamat. Maka 3 ayat pertama ini mengandungi kaedah ataupun usul yang pertama. Dan usul yang pertama apa? Mengenal Allah SWT. Dan mengenal Allah SWT, mengenal nama-namanya dan juga mengenal sifat-sifatnya serta perbuatannya. Dan kerana apa? Kerana nama-nama yang Allah sebut ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabbil Alamin, Alhamdulillahi, dan itu semuanya itu adalah usul kepada semua Asmaul Husna. Kita senamakan apa? Al-Aziz ke Al-Aziz adalah nama kepada Tuhan, maknanya yang sangat agung. Al-Azim ke Al-Muntaqim ke Malik Yaumiddin. Maknanya semuanya itu Allah, nama-nama Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dengan Rabb itu menghimpunkan segala makna-makna di dalam ataupun usul kepada semua Asmaul Husna yang lain. Oleh kerana itu dia mengatakan Ism Allah, nama Allah itu mengandungi maksud sifat ketuhanan, Tuhan, ilah. Kan? Adapun Ismul Rabb, Tuhan juga. Rabb ni maknanya penjaga lah, penjaga.
Kalau ilah ini yang disembah, Rob ini yang mencipta, yang menjaga. Dia kata, dan juga nama Rob itu mengandungi sifat rububiyah. Kita sebab kita bahasa Melayu kita ni tidak sebanyak bahasa Arab dia punya poket dia. Jadi bagi kita Rob dengan ilah tu sama. Tapi di sisi Arab, Rob lain, ilah lain. Kan? Maknanya maksudnya dia membawa satu maksud yang berbeza. Rob ini yang mencipta, yang menjaga. Kan? Tapi ilah ini yang disembah. Maknanya ilah ini dah ada satu sudut bahawa dia adalah Tuhan yang disembah. Kalau Rob ini dia yang mencipta. Kalau ilah ni dah ada sudut lain, uluhiyah kat situ. So, jadi kat situ Rob itu bermaksud rububiyah, mengandungi maksud rububiyah, maksud ketuhanan yang tadi tu, yang pertama yang kita sebut tadi tu. Adapun Rahman, nama Ar-Rahman mengandungi sifat-sifat ihsan, kepemurahan dan juga kebaikan. Oleh kerana itu dia kata semua nama-nama Allah SWT mengandungi semua nama-nama itu. Mempunyai adalah pecahan daripada tiga nama tadi. Allah, Ar-Rabb dengan Ar-Rahman. Dan Ar-Rahim pecahan kepada Ar-Rahman. Kan Rabb ini dah menunjukkan penjagaan, ketersusunan azab kepada orang-orang yang derhaka dan seumpamanya. Dan ilah ini Tuhan yang lebih kurang yang menjaga, yang disukai, yang dicintai, yang diharapkan. Dan semuanya mengandungi tiga nama Allah SWT tersebut. Jadi apabila sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan? Ayat ini mengandungi bagaimana kita nak mengetahui jalan menuju Allah SWT. Kan? Jadi nak kata jalan itu bila kita dah kenal Tuhan. Macam mana kita nak menuju ke situ? Macam mana kita nak menuju kepada pertemuan dengan Allah SWT ini? Maknanya menuju ke syurga lah, ataupun bertemu dengan Allah SWT ini, jalan menuju Tuhan. Maka nak kata itu hanya semata-mata dengan menyembah Allah SWT seperti mana yang Allah nak dan seperti mana yang Allah redha. Dengan demikianlah baru kita boleh bertemu Allah SWT. Itu Allah sebut di dalam surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Dan sesiapa yang mahukan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, dan tidak mensyirikkan di dalam ibadah kepada Allah SWT, tidak syirik pada siapa-siapa. Itu sudah menunjukkan cara nak menuju Allah SWT adalah dengan ibadah. Dengan ibadah dengan apa yang Allah suka, bukan ibadah yang kita buat apa-apa. Ibadah dengan benda yang Allah suka, maknanya benda yang syar'i, benda yang mengikut syarak, dan juga benda yang Allah suka. Dan juga meminta Allah tolong kita meminta tolong kepada Allah untuk kita beribadah. Maka situ sudah menunjukkan satu bentuk bagaimana seorang hamba bila dia nak beribadah kepada Allah SWT, dia tahu kemampuan dia. Dia tahu dia ada jiwa yang mungkin tak berapa kuat, ataupun dia ada hawa nafsunya, dia ada kesibukan-kesibukan lain, dia ada juga macam-macam agenda dalam hidup ini. Maka untuk nak ke situ, dia tahu kemampuan dia, maka diminta Allah tolong. Diminta tolong kepada Allah SWT untuk memampukan dia, meningkatkan kemampuannya di dalam ibadah tersebut. Maka apabila demikian, masuk ayat seterusnya, ihdinas siratal mustaqim. Dan ayat ini tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ayat ini mengandungi keterangan bahawa seorang hamba itu dia tidak akan mampu mencapai kebahagiaannya, kesempurnaan. Maknanya dia dah tahu jalan, tapi nak straight di atas jalan macam mana? Dia tahu mesti kena jalan istiqamah di atas jalan tersebut. Mesti dia kena istiqamah di atas jalan yang lurus itu. Dia mungkin dia tahu jalan, tapi dia tak istiqamah. Dia tahu jalan, tapi dia buat benda lain. Itu yang salah. Jadi dia tahu apabila dia beribadah, apabila dia tahu jalan beribadah ini adalah jalan menuju Allah SWT, maka dia meminta juga Allah SWT untuk sabatkan dia, untuk kekalkan dia di atas jalan istiqamah tersebut. Istiqamah di atas jalan yang lurus. Okay? Dan juga dalam masa yang sama, bagaimana dia nak istiqamah tersebut, mesti dengan hidayah daripada Allah. Sebab itu dia meminta hidayah. Hidayah ni Allah tunjukkan dia jalan yang lurus. Maknanya sentiasa berikan dia jalan istiqamah, tunjukkan dia jalan yang lurus supaya dia kekal di atas jalan tersebut. Seperti mana dia tidak mampu untuk beribadah melainkan dengan pertolongan Allah SWT, demikianlah juga dia tidak mampu istiqamah di atas jalan itu melainkan dengan hidayah Allah SWT. Jadi kat situ semua dia menghilangkan, maknanya seolah-olah bila kita mengenal Allah SWT, kita makin hilang diri kita.
kita makin fana, kita makin hilang kita rasa kemampuan untuk menuju Allah SWT. Maknanya seolah-olah bila kita nampak keagungan dan ketinggian haibah Allah SWT, kita akan rasa hilangnya la haula, tidak ada sebarang upaya dan kekuatan melainkan dengan Allah SWT. Maka oleh kerana itu, hamba yang faham, yang mengenal Tuhannya, dia akan sentiasa minta, ya Allah tolong aku untuk pergi ke situ, tolong aku untuk menyembahmu, berikan aku taufik untuk terus kekal di atas jalan ini. Okey. So jadi apabila kita tak akan mampu ibadah melainkan dengan kita tidak akan mampu beribadah melainkan dengan pertolongan Allah SWT. Kita juga tidak mampu kekal di atas jalan ini melainkan dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sampai seterusnya, wa qawluhu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang di dalam Madarijus Salikin, yang dalam kitab beliau yang lain, beliau ada menyebut apabila Allah SWT menceritakan mengenai perihal golongan mukminin, dan juga Allah mengetahui bahawa mukminin ini tak ramai, orang yang benar-benar di atas jalan yang betul ini tak ramai, maka Allah tahu jiwa orang yang tak ramai ini jiwanya sunyi. Nah, sunyi sebab tak ramai orang, maknanya tidak ramai orang yang bersama. Mungkin ramai orang, ramai, tapi tak ramai yang bersama-sama dengannya meniti jalan kebenaran tersebut. Maka Allah SWT seolah-olah mengembalikan seseorang itu kepada sejarah. Maknanya seolah-olah macam flashback. Macam flashback balik kepada orang-orang sebelumnya yang berada di atas jalan yang sama. Sebab itu kena sebut siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang telah engkau berikan. Maknanya orang-orang sebelum aku. Maknanya seolah-olah Allah menghadirkan roh ataupun menghadirkan gambaran terhadap para pejuang-pejuang yang sebelum, para mukmin yang sebelum, sahabat ridwanullah alaihim, para anbiya, para tabi'in, para sahabat, para anbiya, para tabi'in dan seumpamanya, semuanya ini hadir di dalam gambaran ataupun di dalam tasawur, gambaran ataupun khayalan orang mukmin yang membaca Al-Fatihah ini. Jadi kat situ dengan dia membaca Al-Fatihah, satu sedikit sebanyak dia adalah satu bentuk ubat kepada ataupun pendamai ataupun penenang jiwa, penenteram jiwa. Kerana dia rasa dia tidak berseorangan. Walaupun sekarang ni mungkin dia berseorangan. Sekarang mungkin dia tak ramai kawan, tak ramai pengikut ataupun tak ramai orang yang macam dia di atas jalan kebenaran. Tetapi dengan dia baca surah Al-Fatihah ini, dia seolah-olah satu bentuk belayan daripada Allah SWT. Jangan risau. Ingatlah orang sebelum-sebelum kamu yang sebelum ini juga telah melalui jalan yang sama. Sebab itu Allah hadirkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim wal-dhalin ini, dan ia mengandungi dua sudut penyelewengan daripada jalan yang benar. Sudut penyelewengan yang pertama, sama ada kesesatan kerana fasadnya ilmu, rosaknya ilmu dan juga rosaknya keyakinan, jadi sesat, ataupun penyelewengan dari sudut fasadnya amal yang membawa kepada kemarahan, macam kita dah sebut tadi pada awal-awal. Jadi itu bagi saya itu juga menunjukkan kejelasan. Allah nak ajar mukmin supaya jelas salah tuju hidup dia. Bukannya bila dia kata Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Maha Merahmati, rahmatnya meliputi ke semua benda, maka kita kena sayang semua orang. Kita kena suka semua orang. Dan kita kena raih semua. Tak kiralah berjahat ke, baik ke, kafir ke, munafik ke, kita kena raih. Sebab apa? Tuhan ni Tuhan mereka semua. Maknanya orang macam ni tak tahulah. Dan bagi saya orang macam ni dia mungkin dia tak faham surah Al-Fatihah itu sendiri. Al-Fatihah sendiri mengajar kita bahawa Allah membenci orang-orang macam ni. Al-Fatihah sendiri mengatakan, menyuruh kita untuk kita jelas bahawa jalan yang benar ini, jalan yang salah ini. Al-Fatihah menyuruh kita membezakan di antara benar dan betul. Mufassalah, pemisahan di antara hak dan batil. Dan juga Al-Fatihah juga mengajar bahawa kebenaran ini adalah satu bentuk, bila kita tengok bila kita tengok Allah SWT mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu menunjukkan seolah-olah kedua-duanya ada cara hidup yang tersendiri. Kedua-duanya ada, maknanya kedua jalan betul dengan jalan salah ini ada ilmunya, ada amalnya. Ada amal yang tersendiri, ada ilmu, maknanya ada hidup yang tersendiri. Dan juga orang yang atas jalan yang betul ini, dia ada cara hidupnya, dia punya cara fikirnya. Dia ada amalan yang tersendiri. Jadi jangan sambungkan.
Jangan kata kita kena sayang semua orang ni, orang kafir, orang jahat, pembunuh, abu semua kena samakan. Tidak. Kan? Sebenarnya Al-Fatihah mengajar kita jelas, tasawur yang jelas terhadap kefahaman yang Allah nak kita faham. Sebab itu kita baca Al-Fatihah paling kurang berapa kali sehari? 17 rakaat, maknanya 17 kali kita baca, paling kurang lah. Kan? Kalau tak baca langsung selain daripada solat wajib, paling kurang baca 17 kali sehari. Dan kalau baca lagi banyak, sebenarnya dia mendidik kefahaman itu. Benda ni yang perlu kita tanam. Nah, bagaimana Al-Fatihah membesarkan kita punya neraca hidup kita di dalam kehidupan kita sendiri. Siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan, permulaan surah ini adalah satu bentuk rahmah. Pertengahannya dia adalah hidayah. Dan juga akhirnya adalah nikmat. Dan akhirnya adalah nikmat. Dan yang pertengahan, permulaan rahmah itu adalah permulaan menceritakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Pertengahan itu adalah hidayah, permintaan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhirnya adalah nikmat. Maksudnya Allah beri apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, nikmat. Jadi kat sini beliau mengatakan bahagian hamba di dalam nikmat, dan sejauh mana hamba itu dia mendapat nikmat itu, mendapat nikmat yang terakhir itu, istiqamah di atas jalan yang betul itu, adalah berkadaran dengan sebanyak mana hamba itu mendapat hidayah. Dan juga bila sebanyak mana dia dapat nikmat bergantung kepada sebanyak mana dia dapat hidayah. Dan juga sebanyak mana dia mendapat hidayah bergantung kepada, kadar hidayahnya bergantung kepada kadarnya mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kat situ semuanya akan bergantung kepada, seolah-olah perkara itu semua tertakluk kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga nikmat yang Allah nak bagi kat dia. Kedua-dua semuanya itu bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga apa yang Allah nak beri pada hamba-Nya. Jadi dikatakan wan ni'matu war rahmatu min lawazimi rububiyyatihi. Rahmat dan juga nikmat itu adalah di antara pecahan ataupun sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Fala yakunu illa rahiman mun'iman wa dhalika min mujibati ilahiyatihi. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak akan, maknanya dirinya adalah yang maha penyayang dan juga maha memberi nikmat. Dan itu adalah satu bentuk sifat-sifat ketuhanannya, ilahiyahnya. Dan fahuwal ilahul haq, dan dialah benar-benar Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha benar. Dan walaupun ia diingkari oleh orang-orang yang ingkar dan juga ditolak oleh para musyrikin. Oleh kerana demikian, barang siapa yang benar-benar mentahqiqkan makna ataupun menterjemahkan makna Al-Fatihah ini secara ilmu, ma'rifat, amalan dan juga perihal keadaannya, maka sungguhnya dia telah mendapat kesempurnaan dengan bahagian yang cukup banyak. Dan akhirnya dengan demikian itu barulah dia boleh membawa kepada ubudiyahnya adalah ubudiyah orang-orang yang Allah pilih, yang Allah telah mengangkat darjat-darjatnya di kalangan orang-orang yang menyembah Allah SWT. Jadi demikian. Wallahul musta'an. Oleh kerana itu kita boleh faham sebenarnya huraian terhadap Al-Fatihah ini banyak. Ada ulama menguraikan sekian, ulama menguraikan. Imam Syafi'i mengatakan ataupun Al-Hasan Al-Basri mengatakan Al-Fatihah ini menghimpunkan semua kitab. Dan kitab yang dihimpunkan oleh kitab yang menghimpunkan semua suhuf. Maknanya Al-Quran adalah himpunan kepada semua kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Al-Fatihah adalah himpunan kepada semua makna Quran. Dan jadi bila kita mensyarahkan Al-Fatihah ini, sebenarnya kita sedang mensyarahkan Al-Quran dan kita sedang mensyarahkan kitab-kitab samawi yang lain. Dan juga sebenarnya kalau kita nak pergi lebih detail lagi, sebenarnya apabila kita mensyarahkan Al-Fatihah, kita sedang mensyarahkan hakikat-hakikat kewujudan itu. Macam saya sebut tadi, sebenarnya apabila kita menceritakan mengenai Tuhan, kita sudah mensyarahkan mengenai 1/3 daripada kewujudan. Apabila kita mensyarahkan mengenai manusia, kita sudah pun menceritakan mengenai 1/3 lagi kewujudan. Dan apabila kita mensyarahkan hubungan di antara manusia dan hamba, kita mensyarahkan satu lagi per-3, jadi lengkaplah ketiga-tiga kewujudan yang semuanya berkisarkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
Sebab itu di dalam membaca Al-Quran hatta kan, kita pun dalam kita membaca Al-Fatihah sehari-harian, dan makna-makna yang cukup banyak yang boleh kita keluarkan untuk kita mengambil inspirasi daripada surah ini. Dan ada sebab kenapa surah ini adalah surah yang dijadikan mesti dibaca di dalam setiap solat. Dan kita kena baca benda tu, kita kena faham benda tu supaya kita sentiasa menghidupkan diri kita dengan Al-Fatihah itu sendiri. Dan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa meletakkan daya dan upaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa mengharapkan pertolongan dan juga perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga jelas perjalanan perjuangan. Apa yang kita kena tengok, apa yang kita kena suka, apa yang kita kena benci, apa yang kita kena sedar. Dan di sana ada perjuangan, di sana ada jenis-jenis kehidupan, di sana ada set-set misi, agenda-agenda manusia yang Allah nak kita pilih benda yang betul dan kita mengharungi ataupun melalui jalan seperti mana yang dilalui oleh para anbiya dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan juga memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita meniti jalan istiqamah, dan juga kita meniti perjalanan yang betul di dalam menyelami makna-makna Al-Quran, dan juga memberikan kita hidayah untuk kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.